kelas hari ni. So, first, ini kita nak belajar transformer kan? Kita tengok dekat screen. Okay, so screen tu yang korang nampak tu, itu adalah transformer. Okay, so macam kalau dalam kehidupan sebenar, transformer tu macam ni lah rupa dia. Okay, so ni saya rasa korang pernah nampak. Okay, lepas tu dalam dia lebih kurang macam ni lah. Yang kita akan belajar tu basically yang ni. Okay, so hari ni we're going to learn about transformer punya basics. Okay, so sebenarnya transformer tu apa? Transformer ni adalah bukan yang ini saja tau. This is one example of transformer. So apa yang kita consider transformer adalah apa-apa alat yang boleh menaikkan dan juga menurunkan potential difference. Okay, so apa-apa alat yang boleh menurunkan atau menaikkan potential difference. Sebenarnya contoh paling senang adalah korang punya phone adapter tu. Okay, so phone adapter korang, okay, dia dalam tu ada transformer. Sebab tu untuk charge phone korang value V untuk phone tak besar. So value V phone tak besar, jadi macam mana dia boleh charge pakai rumah punya plug? Sebab dalam adapter tu basically ada transformer. So rumah punya potential difference biasanya 230-240. Okay, sangat besar. Jadi dia masuk dekat adapter tu. So adapter tu akan transform value yang besar tu kepada value yang kecil supaya selamat masuk dalam phone. Point dia adalah transformer adalah alat yang boleh menaikkan dan juga turunkan potential difference. Okay, increase or decrease the potential difference. Ingat dia bukan ubah benda lain tau. Maksudnya bukan current, bukan power. I mean like ending dia akan berubah. Tapi focus on transformer adalah dia akan ubah potential difference. Alright, so kita proceed next. So untuk transformer ni basically korang kena kuat topik elektromagnet. Maksudnya daripada depan tu kena pandai. Okay, tapi tak apa, kita akan recap sikit. So, dalam topik ni, awal-awal kita belajar pasal bila ada current, dia akan magnetize. So, basically dalam ni, from electric current akan jadi magnet. Itu adalah benda yang kita belajar awal-awal. Okay, tetapi selepas tu dekat belakang, kita belajar how magnet boleh create current. Okay, so awal-awal waktu dekat left hand Fleming tu, dekat intro to electromagnet tu, from electric, okay, daripada current boleh create magnet. And then dekat belakang waktu kita belajar Fleming's right hand rule, tangan kanan Fleming, kita belajar bahawa magnet sebenarnya boleh hasilkan electricity, EMF lah. Okay, so sekarang ni transformer dia gabungkan kedua-duanya. Okay, sebab tu korang kena faham dua-dua konsep ni. Tapi katakanlah korang tak faham ataupun tak ingat, tak apa, kita hold dulu benda tu. Nanti dah habis kelas ni korang boleh pergi tengok dekat YouTube. Cikgu ada post pasal yang depan-depan intro tu. Okay, tapi untuk sekarang just fahamkan bahawa dalam transformer dia ada dua part. Part pertama adalah electricity ditukarkan kepada magnet. Part kedua adalah magnet ditukarkan kepada electricity. Okay, itu adalah konsep transformer. Alright, so setakat ni okey lagi tak? Faham lagi tak? Okay, saya proceed dulu. So, dia nampak serabut sebab saya kena buat dua-dua bahasa, tapi tak apa, korang try untuk fokus bahasa yang korang prefer. So, tadi kita dah kata what is transformer? Transformer adalah alat ataupun equipment used to increase ataupun decrease potential difference bila ada alternating current supply. Okay, pasal alternating tu kita hold dulu, just focus on increase and decrease potential difference. Okay, so sekarang ni ingat tak tadi cikgu cakap kita ada dua part. Satu, yes, saya akan share dekat YouTube. Boleh. Alright, so wait. Okay, yang pertama tadi saya cakap adalah daripada current jadi magnet. So this is the first part. Okay, dekat sini daripada current dia become magnet. This is the second part di mana boleh, kalau korang nak screenshot boleh. Okay, by the way, sorry. Pause kejap. Nota saya korang boleh je download tau.
Benda ni semua daripada nota. Okay, so kalau dah join group Telegram kat dalam tu semua ada ataupun nanti boleh PM tepi Anyway, yang pertama ni adalah electric jadi magnet. Yang kedua adalah magnet jadi electricity. So sekarang kita tengok how does it work. So pertama sekali adalah, korang tengok ini adalah power supply. So saya nak tanya, just saja je nak tanya, untuk bentuk macam tu, is that alternating current ke ataupun direct current? Arus ulang alik ke arus terus kalau simbol macam tu? Ke tak kisah mana-mana? Try jap. Yes. Okay. So simbol macam tu korang kena ingat dia adalah AC. Penting tau benda ni. Okay. Simbol tu adalah AC. So AC, syarat dia adalah dia akan current flow in two direction. So maksudnya contoh, katakanlah cikgu letak kat sini, this is A and this is B. So if this is AC, basically current akan flow from A to B. Nanti current akan flow from B to A. Lepas tu A to B balik. Lepas tu B to A balik. So that is what meant by alternating current. Okay, so sekarang ni kenapa dia penting? Sebab tengok katakanlah sekarang dia flow current macam ni. So ingat tadi kita dah belajar, dia dah cakap kalau ada electricity, ada current, dia akan jadi magnet. So sekarang ni primary coil ataupun gegelung primer will be magnetized. Okay, akan dimagnetkan. So from the current, sekarang kita ada magnet. Jadi coil tu sekarang jadi magnet. Coil tu dia gulung dekat keliling teras ataupun soft iron core yang petak kat tengah tu. So now this thing also ada magnet. Okay, alright. So ini adalah waktu first cycle dia, first half cycle dia. Sekarang ni korang tengok dia tukar direction of current dia. So now it is going macam ni. So bila current ubah arah, magnet pun akan ubah arah. Jadi umpama magnet akan pusing macam, salah terbalik. Okay, sorry. Magnet akan pusing macam ni pula. Okay, so point dia sekarang ni, kalau magnet tu flow satu direction, current flow satu direction, magnet akan flow dalam satu direction. Which is warna merah tu. Tu contoh je tau, tak semestinya diikut macam tu. Tapi kalau dia buat macam contoh dalam kes ni, dia current dia satu direction, magnet pun akan satu direction juga. Satu direction tu maksudnya north to south macam tu. Okay, tetapi kalau kita terbalikkan dia, dia punya magnet pun akan terbalik. Okay, just in case, cikgu explain sekali lagi just in case So current akan flow satu direction dekat sini. So when the current flow in one direction, the magnet also will buat dia punya field in one direction macam ni. Okay, tetapi when we change the current flow punya direction, magnet pun akan change dia punya direction of magnetic field. So setakat ni, faham tak? Yang korang kena faham adalah bila dia change direction of current, dalam core punya direction of magnetic field pun akan change. Fahamkan dua-dua dulu. Faham tak? Okay, tak apa kalau korang faham. Sekarang ni cikgu try lagi sekali. Okay, korang try Right. So sekarang ni, tak apa, saya explain. Okay, noted. Alright, jom. Okay, so sekarang ni, first kali kita kena belajar adalah bila ada current. Dah tak kerti dah je current. Sekejap, sabar. Current. Okay, arus lah. Bila ada current, awak hasilkan magnet. Okay, so magnet ni ada direction. Maksudnya north to south. Nampak tak? Direction. So sekarang ni contoh, katakanlah cikgu kata ni north, ni south. Ini direction magnet dia. Okay, tapi kalau tiba-tiba kita tukar direction magnet, maksudnya south, north. Nampak tak? Dia akan terbalik direction dia. So ini yang dimaksudkan dengan direction magnet.
Okay, lepas tu current dalam cerita ni adalah alternating current. So alternating current ni kerja dia adalah pusing arah yang berbeza. Maksudnya, for example, now kita ada satu direction of current. Okay, so satu direction of current ni korang kena ingat, bila ada current, kita akan ada magnet. Okay, so bila ada current, kita ada magnet. Jadi sekarang ni, bila direction of current macam ni, kita konon-konon lah kata magnet punya direction macam ni. Okay, maksudnya yang atas ni, north to south ni. Okay, ni konon-konon tau. Bukan sebenar, tapi just nak bagi tahu pasal direction tu je. Lepas tu, sebab dia alternating current dia akan ubah direction. So tadi dia clockwise macam ni. Sekarang dia patah balik, dia jadi anti-clockwise. So, magnet pun direction dia akan berubah. Tadi arrow dia ke kanan. Sekarang bila ubah dia punya current, direction of arrow akan jadi ke kiri. Ataupun dekat dalam gambar ni, dia akan jadi anti-clockwise. Point dia sekarang ni adalah apa yang cuba saya sampaikan, bila korang ada current, korang akan produce magnet. Bila korang tukar direction current tu, direction magnet pun berubah juga. Boleh tak? Try sekali lagi, faham tak? Okay, try dulu. Katakanlah korang tak faham, nanti tengok balik video. Lepas tu kalau ada apa-apa boleh tanya. Okay, so saya padam dulu yang ni. So, sekarang ni, cerita dia adalah dekat dalam soft iron core. Okay, sekarang kita dah lupakan pasal primary Sekarang kita nak tengok secondary. Tapi, tengah-tengah dia adalah soft iron core. So, mula-mula, katakanlah magnet macam ni. Umpama, korang tengok gambar bawah umpama magnet ni korang bawa masuk dekat dalam coil ni. Okay, so korang ingat dulu waktu kita belajar tangan kanan Fleming, okay, induction, bila magnet masuk dalam solenoid, dia punya magnetic field akan dipotong. There is a cutting of magnetic field. So, ingat bila ada cutting of magnetic field, akan ada EMF. So, dalam kes ni, bila kita masukkan magnet ke dalam ni, akan ada cutting of magnetic field. So, bila ada cutting of magnetic field, akan ada EMF. Okay, EMF tu untuk sesiapa yang macam tak sure pasal chapter 2, korang bayangkan sebab ada EMF lah ada current nanti. Okay, so cikgu ulang sekali lagi. Sekarang ni korang bayangkan ni magnet tau. So, keliling magnet kan ada magnetic field. So, bila magnet ni masuk, cuba bayangkan. Okay, sekarang dia dah masuk. Cikgu letakkan dia kat dalam Okay, dia. Nak warna dia macam ni. Okay, sekejap Okay, sekarang ni bayangkan dia dah sampai dalam ni. So, magnetic field dia kat luar tapi dia kat dalam. So, nampak tak? Magnetic field dia dipotong oleh wayar-wayar tu. Okay, so point dia adalah bila magnetic field ada dekat dalam soft iron core ni, korang bayangkan benda ni, okay, benda yang gulung-gulung ni, secondary coil ni akan potong that magnetic field. Bila kita potong that magnetic field, akan ada EMF. Okay, so pertama sekali adalah kita akan ada magnetic field dekat dalam core. Yang kedua akan ada cutting, pemotongan magnetic field tu. Yang ketiga, terhasillah EMF. EMF is induced, diaruhkan. So, untuk 1, 2, 3 ni, faham tak flow dia? Okay. So, sekarang ni, bila ada cutting of magnetic field, one side macam ni, dia akan ada EMF terhasil. Tapi ingat, tadi kita belajar, dia bukan satu direction je. Kita ada dua. Maksudnya, tiba-tiba magnet akan lalu macam ni juga. Jadi, umpama magnet ni, korang dah masuk kan, korang keluar balik.
Dah masuk, keluar balik. So, mula-mula bila dia masuk, dia potong. Bila keluar, dia sambung. Lepas tu potong balik, sambung balik. So, potong tu jadi banyak kali. Nampak tak? So, pemotongan magnetic field ataupun cutting of magnetic field berlaku banyak kali sebab arah dia keep on berubah. Jadi, EMF akan sentiasa terhasil selagi ada new cutting of magnetic field. Okay? Jadi, itu point dia. Sekarang ni, cuba korang tengok dekat ayat ni. Okay, pilih bahasa yang korang nak. Okay, try untuk fahamkan apa yang cikgu baru terangkan tadi adalah based on ayat tu. 4 point tu. Try fahamkan sekejap. Cikgu bagi seminit. Lepas tu respon dekat cikgu sama ada faham ataupun tidak proses macam mana transformer ni berlaku. Okay, baca ni dulu. Try fahamkan. Lepas tu bagi tahu cikgu. Korang faham ke tidak? Apa yang tulis tu adalah ayat rasmi lah orang kata. Okay, yang tadi cikgu explain tu, inilah ayat dia. Try baca jap. DGE tu daya gerak elektrik ataupun EMF. Awak bayangkan macam ni bila awak pasang bateri dalam satu circuit, okay, bateri akan menyebabkan ada current kan? So dalam bateri tu adalah DGE. Just bayangkan kalau ada DGE nanti adalah current. Ini kalau nak baca betul-betul dia dekat dalam chapter 2. Okay, tapi dia punya unit adalah V. Just bayangkan kalau ada DGE nanti akan ada current. So dekat sini dia hasilkan DGE. So maksudnya nanti akan ada current. Okay, sementara baca tu boleh tanya soalan berkaitan dengan benda ni. So dah baca ke semua? Okay tak? Faham tak? Dapat tak kaitkan apa yang cikgu DGE ni elektrik yang terhasil daripada aruhan magnet ke? Okay, dia macam ni tau. DGE ni okay, tak apa. Type dulu nanti saya baca. Okay, DGE ni adakah dia DGE ni boleh je terhasil daripada banyak-banyak. Okay, tapi dalam kes ni DGE tu terhasil daripada potongan magnet tu. Yang tu betul. Kiranya macam ni lah. Pembekal DGE contoh dia adalah bateri. Macam ni. Jap. Okay, cuba korang tengok kat sini. Dalam gambar ni, dekat sini, dekat sini tak ada pun bateri. Okay, padahal daripada bateri kita boleh dapat DGE. Tapi kat sini tak ada pun bateri. Kenapa? Sebab kita dapat DGE tu daripada pemotongan ni. Okay, so DGE tu bukan terhasil daripada transformer saja. Okay, bateri tu pun hasilkan DGE. Tapi dalam ni tanpa bateri kita still dapat current. Kenapa? Sebab DGE tu dihasilkan oleh pemotongan magnet. Membantu ke? Okay, so adakah magnet dia bergerak ke? Ya, dalam kes ni, okay, magnet dalam gambar ni yang bergerak tu adalah dia punya field. Apa field lah? Field adalah medan. Yes, medan dia yang bergerak. Okay, tapi saya just nak, so korang bayangkan kalau dekat gambar bawah ni, korang boleh nampak kan magnet tu bergerak kiri kanan. Tapi dalam ni, yang bergerak tu adalah dia punya field. Dia punya medan tu yang bergerak. So, umpama. Pemotongan magnet tu macam mana? Okay, dia macam ni tau. Okay, korang. Sekejap Okay, saya try terangkan sekali. Korang try fahamkan. Lepas ni, korang boleh tengok video yang ada belajar pasal pemotongan magnet Okay, so tak apa. Sekarang ni, imagine. Ini adalah gegelung. So, gegelung tu, sebelah dia ada magnet. Magnet ni ada medan magnet dekat keliling dia. Okay, medan magnet tu awak tak nampak. Yang awak nampak magnet je. Sekarang ni bila kita masukkan magnet dalam ni. Okay,
awak bayangkan medan dia tertinggal kat luar sebab dipotong oleh gelong-gelong ni. So itu yang dimaksudkan dengan pemotongan medan magnet. Okey, ataupun kalau contoh, saya bagi contoh macam ni. Ni utara, ni selatan. Okey, dekat tengah-tengah dia ada garisan. Garisan ni nama dia medan magnet. Tiba-tiba awak bawa something, contohnya apa-apalah, wire kan. Awak gerakkan dia ke bawah. So sepanjang dia bergerak tu, dia akan potong garisan tu. So itu yang dimaksudkan dengan pemotongan medan magnet. Secara ringkas lah. Okey, boleh kot? Alright, so kita masuk next part So itu adalah cerita dia. Bila kita guna AC, bila kita guna alternating current, terhasillah EMF dekat sini. Maksudnya kita bolehlah guna alternating current. Tetapi soalan akan tanya macam ni, apa jadi kalau korang guna direct current? Arus terus. Okay, kita tengok kat sini. Okay, ni abaikan sebab cikgu salah buat. Tapi kalau arus terus, maksudnya arus hanya bergerak satu arah sahaja. Maksud dia kalau dalam gambar ni, okay, arus gerak macam ni, satu arah. Bila dia gerak arah macam tu, magnet pun akan ada field dia gerak satu arah. Tapi dia tak akan patah balik. Itu je arah dia. So, dia terpotong sekali tu je dia terpotong. Umpama magnet ni korang bawa masuk, okay, dah potong kan? Dia terpotong. Tapi dia dah tak berubah. Maksudnya macam korang masukkan magnet dalam tu, lepas tu dah tak gerakkan dia. So, bila tak bergerak, korang kena ingat tau, EMF ni terhasil setiap kali ada perubahan. Jadi yang ini dia hanya berubah sekali. So bila dia hanya berubah sekali, dia dah tak berubah dah. Betul lah kan? Dah tak berubah sekali, dia tak berubah dah lah. Jadi dalam kes ni, tidak ada EMF terhasil dekat sini. Okay? So cikgu ulang lagi sekali, kita pakai color lain pula. Okay, bayangkan ini adalah DC. DC direct current arus terus. So current hanya flow satu arah. Bila current ni flow satu arah, magnet pun hanya akan ada satu arah sahaja. So waktu dia gerak ke sini, dia akan potong satu kali. Lepas tu dia dah tak ada pemotongan dah. Bila tak ada pemotongan, maksudnya dah tak ada perubahan dah. Ingat EMF tadi hanya terhasil bila ada kiri kanan, masuk keluar. Dalam kes ni, dia hanya masuk, lepas tu dah tak gerak. Jadi pemotongan tu hanya berlaku sekali, jadi tidak ada lagi pemotongan. Jadi tidak ada DGE teraruh. Ataupun EMF dah tak induced. So itu yang dimaksudkan bahawa kita tidak boleh guna direct current for transformer. Only use alternating current. Arus terus tidak boleh. Okay. Faham ke yang ni? Kenapa arus terus tak boleh? Ayat dia ni lah. Try sekejap baca dulu. Ambil masa sikit. Kita ambil dalam seminit. Alright, dah okay ke? Okay, untuk sekarang ni, untuk flux kan, awak just bayangkan flux tu macam medan magnet tadi tu. Okay, maksudnya bila dia kata tidak ada perubahan pada magnetic flux, awak bayangkan tidak ada perubahan pada medan magnet. Alright, lagi ada soalan ke pasal ni? Okey ke? Boleh ke proceed? Ya betul, DGE tu daya gerak elektrik. Right, so saya padam dulu kita proceed Okay, sekarang kita masuk calculation. Okay, so calculation ni penting sebab paper 1 kan macam hampir setiap kali keluar transformer, dia macam tak ada benda lain nak tanya. I mean like boleh lah dia tanya benda lain tapi biasanya dia akan tanya calculation. So sekarang ni ini adalah formula dia. Alright, dekat SPM, dekat page depan tu dia dah bagi. Alright, so tak ada masalah. Alright, so cuba korang try jap. Katakanlah saya letak kat sini dia punya jumlah, oh by the way lupa nak cakap. Transformer ada dua jenis injak naik
Okay, injak, naik dan injak turun. Step up dan juga step, ni up, ni down. Step down. Alright, so logiknya injak naik, nama dia pun naik, nama dia pun step up. Jadi daripada sikit, dia up kan jadi banyak. Daripada sikit, dia naik kan jadi banyak. Okay, maksudnya V dia boleh sikit, mesti dia jadi banyak. Kalau injak turun ataupun step down, okay, mula-mula banyak, lepas tu dia turunkan. Okay, ataupun mula-mula tinggi, lepas tu dia jadikan down kan sampai dia jadi kecil. Okay, tak apa. Sekarang ni, cikgu nak cakap, katakanlah dekat sini 1000 turn. Maksudnya gulung tu, number of turn tu maksudnya berapa banyak dia gulung So, untuk sini 1000. Untuk sini 2000. Okay, lepas tu kat sini V dia adalah 50. So, berapa V dekat secondary? Ni simple je, try. Yes, okay, very good. So, sekarang ni, just buat calculation. Kalau korang nak masukkan formula, so NS adalah jumlah gegelung coil dekat secondary. So, 2000. So, 2000 divide by berapa banyak dekat primary, which is 1000. 1000 sama dengan, okay, dekat sini adalah V. Kita tak tahu, VS bahagi dengan 50. Alright, so korang akan dapat VS sama dengan 100. Okay, V. Tadi unit salah Alright, so itu adalah cara nak kira yang basic. Okay, kita padam dulu, kita pergi dekat seterusnya. Ini adalah soalan, korang try jawab jap. Okay, ramai-ramai jawab respon Alright, so kalau korang tengok kat sini, dia tanya apa fungsi transformer ataupun function of transformer. Tadi kita dah cakap, mesti dia ubah V. Okay, so dah lah, tu je lah jawapan dia. Nampak tak? Ini soalan trial tau. Okay, so ni soalan trial. Maksudnya korang dah boleh dah jawab trial. Yes, okay, good. Pandai semua orang. Okay, dan try ni pula. Ni pun soalan trial juga. Okay, tips pastikan korang tak salah siapa primary, siapa secondary. Salah yang tu, salah lah calculation. Okay, so untuk yang ni, jom kita tengok. Transformer mempunyai 50 lilitan pada gegelung primer. So maksudnya N primer adalah 500. Okay, lepas tu gegelung sekunder NS adalah 100. Lepas tu VP adalah 25. VS berapa? Okay, so korang boleh try sendiri pakai formula semua tu. Sepatutnya korang akan dapat jawab A. Alright. Okay, bagus. Semua betul. Saya padam dulu. Kita pergi next question sebab ni paper 1 kan. Okay, korang tengok. Paper 2 pula. Okay, saya harap korang nampak lah. Ini adalah 2019 kot atau 2018 daripada trial Pahang. Okay, saya potong soalan yang berkaitan dengan topik ni. Okay, ni satu question Ni satu, ni dua. Sorry, ni A, ni B. So, jawab satu-satu. A,
B1, B2. Okey, perkataan ni injak injak huruf K. Okey, tapi boleh lah tu. Saya faham maksud K tu. Alright, nice. Okay, try dulu. Okay, tak. Sebab saya rasa gambar dia, okay, gambar ni silap sebenarnya. Okay, cuba korang tengok dekat sini. Dia bagi ni, nampak tak? Dia dah bagi value ni. Yang mana jawab injak naik tu adalah sebab dia tengok gambar. Siapa yang jawab injak turun tu adalah sebab value. Okay, korang abaikan gambar Abaikan gambar, sorry. Jawab guna value yang dia bagi. Okay, tak apa. Take your time. Try semua Okay, so yang A tu kita consider sebagai injak turun ataupun step down. Kenapa? Sebab 240 jadi 12. Alright, done. Korang try yang B tu. Dapat tak B? Ni formula dia Hati-hati Mazni, seorang tu 240, seorang lagi tu 12 je. Bukan 120. Okay, saya bagi seminit, lepas tu saya bagi jawapan Yes, okay Azira, good. Wait, untuk satu kan jawapan tu? Yes. Okay, nice. Tak mengapa Cik Mazni. Alright. Okay, so sebab ramai dah jawab yang satu tu, sama ke 12 VAT dengan 240? Saya macam tak apa faham soalan tu. Tak apa sekejap Cuba tengok yang saya buat ni kejap. Lepas tu awak tengok menjawab tak soalan tu. Walaupun saya tak faham soalan tu. Tak apa. Alright, so sekarang ni formula dia adalah NS per NP, VS per VP. So NS adalah jumlah gelung dekat sini, dekat secondary. Itu yang kita nak cari. So NS bahagi dengan NP. So NP adalah 500. Sama dengan VS adalah 12. VP. Oh, okay. Korang, AT adalah arus terus. AT tu adalah DC. AU adalah arus ulang alik. Okay?
ataupun AC. So AC adalah AU, DC adalah AT. Okay, so this one is 240. Okay, so sepatutnya yang ini jawapan dia adalah 25. Alright, so dan 25 gulung lah. So sekarang ni soalan yang kedua, dia nak arus yang mengalir dalam gergelung sekunder. So arus ataupun current So sekarang ni yang kita dah ada adalah V equals to 12. Kita dah ada P equals to 24. Kita nak cari I. Yes, so formula apa? So P sama dengan I V. Okay, kalau cikgu ingat dia PIF. So P sama dengan IV, power adalah 24 sama dengan I darab dengan 12. So I adalah 2 ampere. So itu adalah jawapan untuk 2. Right, so setakat ni ada ke soalan nak tanya? Faham ke apa yang berlaku? Ini contoh cara dia nak tanya soalan dalam exam Okay. Alright, good. Saya padam dulu Okay, kita tengok soalan lagi ke lepas ni? Wait. Alright, so dia kali ni kita nak masuk formula juga tapi upgrade sikit. Okay, so macam mana cara dia upgrade adalah, tengok sekarang ni ideal. Ideal dalam bahasa Melayu dia letak perkataan dia adalah unggul. Ideal ni korang bayangkan ideal tu dah hebat sangat lah. Okay, sangat-sangat hebat. Okay, so sekarang ni just nak bagi kepada ideal ni adalah hebat di mana contoh katakanlah cikgu cakap ada 2 orang. Okay, korang suruh dia beli air, 10 botol air. A pun korang suruh beli 10 botol air, B korang suruh beli 10 botol air. Tak tahu kenapa bila A sampai dekat korang, daripada 10 botol tinggal 3 botol je yang sampai. Tapi B still ada 10 botol dia bagi kat korang. So sekarang ni soalan dia adalah siapa yang cekap buat kerja dia? Siapa yang efisien dalam buat kerja dia? A ke B? Okay, so B kan? So B tu kita consider sebagai ideal. Kalaulah B tu transformer, basically B adalah ideal transformer. Okay, so nanti kita akan tengok cara nak calculate kecekapan tu, tapi idea dia adalah contoh, katakanlah ideal transformer tu ataupun transformer unggul tidak ada tenaga yang hilang. Efisiensi dia 100%. So itu 3 cara dia boleh cakap pasal transformer. First, transformer tu unggul atau ideal, atau dia kata there's no energy loss, atau dia kata kecekapan 100%. 3 tu tengah cakap pasal benda yang sama. Okay, alright. So sekarang ni maksud dia adalah power dekat sini, primary ni adalah sama dengan power dekat secondary. Okay, ulang balik. Power dekat primary sama dengan power dekat secondary. Power input sama dengan power output. Kalau diorang adalah ideal transformer, tidak ada energy loss dan juga efficiency 100%. For example, katakanlah kat sini 24 watt. Yang ini akan jadi 24 watt juga. Kenapa? Sebab 100%. Faham ke benda ni? Okay Alright, so sekarang ni kita padam, korang tengok kita dah kata power dekat primary sama dengan power dekat secondary. Maksudnya power dekat primary sama dengan power dekat secondary. Tadi kita dah cakap formula power adalah IV atau VI. So maksudnya masuk dekat sini. V dekat primary darab dengan I dekat primary sama dengan V dekat secondary darab dengan I dekat secondary. Okay. So V dekat primary darab dengan I dekat primary sama dengan V secondary darab I secondary.
So janganlah serabut kenapa tiba-tiba ada formula baru bagai. Tak, dia sebenarnya adalah cerita sambungan P primary sama dengan P secondary. Itu je. Alright. So, faham macam mana boleh tiba-tiba dapat formula bawah ni? Alright. So, sekarang ni saya nak tanya. Kat sebelah ni adalah efficiency. Maksudnya kita dah start mengaku bahawa transformer kita tu tak unggul. Transformer kita tak ideal. So, bila dia tak ideal, kita nak kira berapa dia punya cekap tu. Like macam tadi, budak yang A tu, dia memang tak cekap. Dia bawa 3 je. Tapi still ada value dia. So, macam mana nak tengok value dia adalah P secondary bahagi dengan P primary. Okay, secondary bahagi primary. Sentiasa secondary bahagi primary. Output bahagi input. Alright. So, cikgu bagi contoh Katakanlah kat sini dia bagi 20 watt. Tapi disebabkan bila sampai secondary for some reason energy loss bla bla bla, kita tinggal 15 watt je. So, macam mana nak kira efficiency? Cuba kira sekejap. Berapa persen efficiency? Dia jadi percentage tau. Yes. Good. So, kita ada 15 bahagi dengan 20 darab dengan 100. By the way, senang ingat, katakanlah korang tak tahu siapa bahagi siapa bagai kan. Just ingat, kalaulah korang ada seorang pakcik, bukanlah pakcik, encik lah. Encik ni umur dia 35. Okay, dia ada anak umur 3 tahun. Ayah dukung anak ke anak dukung ayah? Okay, mestilah anak. Jap sabar, mestilah ayah yang dukung anak. So maksudnya yang kecil akan duduk atas yang besar. Semua keadaan efisiensi macam tu. Semua formula kecekapan macam tu. Sentiasa ayah yang dukung anak. Maksudnya yang besar dekat bawah untuk dukung yang kecil dekat atas. Anyway, untuk yang ni korang akan dapat 75% dan alright. So tak apa, korang tengok soalan yang betul-betul soalan. Try dekat sini sekejap. Ingat formula tadi. Power adalah IV, PIV. Yes, Lim, betul. Mazni, betul. User number 1, betul. Okay, try. Korang jangan tengok jawapan orang lain tau. Try buat dulu. Okay, Bhuvanish, betul. Fatina, betul. Okay, semua orang try Yes, Mawadah. Amin, 12C+. Okay, tak apa. Kita tengok Ingat, sekarang ni kita nak calculate efficiency. So, when we want to calculate efficiency, formula dia wajib pakai power. Maksudnya power kecil bahagi dengan power besar ataupun power secondary bahagi dengan power primary. So, dalam kes ni, kita kenalah cari power dulu. So, formula for power adalah V darab I. So, untuk this one, V darab I dia adalah 400 sebab 4 darab 100. P dekat sini adalah 150 sebab 300 times 0.5. So, kita punya efficiency adalah 150 divide by 400 times 100. So, korang akan dapat 37.5%. Alright. So, mesti okey kot. Saya padam jap. Kita try next. Okay, try this one.
Okay, user 1 jawapan betul. Jawapan betul. Tapi ingat tak ada unit salah. Apa unit power? Yes, Mazni. Betul. Okay, Sian. Betul. Okay, try korang. Sebab dia nak output power. So maksudnya kena kira, betul tu Mawadah, kena kira power dekat input dulu. Ingat formula power adalah P sama dengan V, I. So V kita adalah 100, I kita adalah 4. So kita akan dapat 400 tapi itu input. So power output adalah untuk dapat efisiensi, power output bahagi dengan 400 darab 100. Tapi kali ni dia dah bagi efisiensi 70. So bila korang gerakkan nombor korang tu, korang akan dapat this one is 280 watt. Okay, macam itulah cerita dia. Okay? Right, saya padam dulu. Kita proceed to the next question. Okay, try this one pula. Okay, betul. Siapa tadi yang jawab tu? Sekejap. Yes, user 1. Betul tu. Okay, Haris betul. Try jawab yang pertama dulu Okay, Sian betul. Sian. Yes. Sorry kalau salah sebut. Nanti ajar saya sebut. Yes, fire. Betul. Nama pelik-pelik korang. So, ya betul tu Mawadah. So sekarang ni mana kita tahu? Tengok First kali dia kata, okay tak apa, Max ni saya bagi tahu macam mana benda ni berlaku. Dia kata ini transformer unggul. Itu keyword dia. Transformer unggul. Bila transformer unggul, ingat balik. Power dekat sini, primary sama dengan power dekat secondary. So soalan dia adalah berapa power ataupun kuasa dekat secondary. Macam mana korang nak tahu? Dia sama dengan primary. Untuk primary, kita dah ada dah information. Ni, nampak tak? P untuk primary adalah V darab I dekat primary. V dekat primary adalah 20. I dekat primary adalah 5. So, bila kita darab, kita dapat 100 watt. Ini untuk primary. Tapi tak kisahlah sebab ini transformer unggul tau. So, bila transformer unggul, maksudnya primary sama dengan secondary. So, kalau dah primary 100, secondary pun 100 juga. Okay? Alright, saya harap faham. Okay, try buat yang B. Yes. Kan? Ini senang kan? Sebab kita dah ada power. Power kita dah 1. Tipu, 100. Sorry, power kita adalah 100. So, power secondary adalah V secondary darab I secondary. So, power kita tahu 100 dari tadi. V dia adalah 100. So, I dia berapa? So, I adalah 1 ampere. Right? Macam itulah cerita dia. Okay, done. Okay, saya dah terpadam. Sorry siapa yang tak sempat. Nanti tengok dekat video Okay. Try this one. Kali ni ada kecekapan.
Dia upgrade sikit kesusahan dia. Yes, Mazni betul, Lim Ni Hao betul, User One betul, Mawadah betul. Okay, tengok fokus kali ni dia bukan transformer unggul, bukan idea. So dia ada kecekapan. Okay, kita tengok yang first, berapa kuasa di gegelun sekunder. So dia 60% kecekapan. Jadi sekarang ni kena cari P untuk primer dulu. P untuk primer, formula dia adalah VI. So V adalah 20, I adalah 5. So 20 times 5, kita akan dapat 100 watt. Tapi that is for primary. Sekarang kita nak tengok secondary. Dia bukan 100 dah sebab kecekapan 60%. So secondary punya power divide by primary punya power times 100 equals to 60. So basically kita dah tahu this one is 100. Okay, so maksudnya bila korang gerak-gerakkan, power untuk secondary adalah 60 watt. Okay, try yang B tu kepada yang belum try. Sama je konsep dia sebab korang dah ada power dah kali ni. Okay, so power adalah V darab I kan. So 60 adalah power equals to V 100 ni. Darab dengan I. So I adalah 60 divided by 100 which is 0.6 ampere. Itulah cerita dia untuk jawapan B. Alright, so habislah untuk yang setakat ni jugalah kelas kita. So ada apa-apa soalan tak untuk tanya sebelum kita start quizzes? Clear ke? Faham tak apa yang berlaku? Semoga adalah dapat. Ya, nanti saya buat. Baik, insyaAllah. Alright, so korang tunggu kejap jangan keluar jap. Saya nak buat quizzes tu. Saya nak keluar quizzes dulu. Saya off the record.